manga daripada Korea. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Saya baca manga. Saya baca manga, saya baca manhwa, saya baca manhwa. Kan? Dia ada lain tau, dia ada manga daripada China. Yang tu kita panggil manhwa. Dia kalau daripada Korea jadi manhwa. Dia macam tu. Lepas tu kalau daripada Jepun dia jadi manga. Dia jadi lain. Saya baca apa? Macam-macam saya baca. Saya baca semua genre. Awak jangan ingat asal baca cakap pasal manga je mesti ingat pasal One Piece. Kan? Asal manga je mesti ingat, cikgu tengok One Piece. Kau tahu tak ada juta komik yang kat luar? Itu belum cerita lagi komik-komik daripada Jepun yang tersangkut di pertengahan. Stres tahu tak? Macam contoh Overlord. Nama cerita tu adalah Overlord. Anime dah jauh, manga belum lagi. Betul tak? Tengok. Kan? Macam Black Clover. Allahu Akbar. Ini manga. Yang tu manga dah jauh. Kan? Aduh, dia korang jangan ingat macam manga ni hanyalah melibatkan cosplay. Jujutsu no Kaisen tak tengok ke? Dia yang tu elok tengok anime. Bagi saya elok tengok anime lah. Elok tengok anime lah. Tapi for us the real dia macam ni tau. Siapa yang tengok Jujutsu no Kaisen tu apa semua, dia panggil dia orang menggelarkan diri mereka sebagai otakus. No, the real otakus dia lain sikit. Awak jangan main-main. Jepun adalah antara kumpulan manusia yang mempunyai IQ paling tinggi. I tell you something. Dia antara kumpulan manusia yang mempunyai IQ paling tinggi. Soalan online layan nak. Itu cerita lama. Soalan online dah lama. Itu dah lah. Orang dah sadaqallahul azim. Dah sadaqallahul azim dah. Okay. Baca tak Omniscient Reader Viewpoint? Pastilah baca. Itu Korean. Omniscient Reader Viewpoint. Webtoon. Itu webtoon punya. Okay. Dia macam ni tau. Jepun antara kumpulan manusia yang mempunyai IQ paling tinggi. IQ maksudnya memang dia punya level of pemikiran tinggi. Awak rasa, saya cakap jujur, orang pandai buat benda sia-sia. Awak tahu tak, diorang orang yang belajar doktor boleh baca buku komik pasal doktor. Dia tahu orang susah nak membaca buku. So dia tukarkan apa yang ada dalam buku tu dalam bentuk manga. Memang ada. Doktor tu bedah macam mana, dia tunjuk prosedur tu sama macam dalam buku teks. Maksudnya buku rujukan medical. Orang Islam punyalah banyak berjaya, tapi orang Cina, awak kena ingat orang Cina yang buat, orang Jepun yang buat satu anime tentang peperangan Abraham. Peperangan Abrahah. Jangan main-main. Orang Jepun buat anime tu tahu. Orang Islam ramai yang berjaya. Tapi tak ada satu pun yang buat satu anime mengisahkan tentang kehidupan baginda Rasulullah SAW. Main-main. Orang Jepun dah buat. Dia buat tentang peperangan bergajah, tentera bergajah. Yes, the journey. Lepas tu dalam Jepun ada buat tentang tamadun Cina. Tajuk cerita Kingdom. Nampak tak? Orang Jepun nak ajar anak-anak muda, generasi muda, kanak-kanak tentang erti setia kawan, hormat orang tua. Dia ajar melalui Masked Rider, Masked Rider, Power Rangers. Orang kita yang menganggap macam tengok benda tu sia-sia. No, you tengok Dragon Ball macam kartun. Ini yang marah ni. Ni marah ni. Ni bila kita cerita ni kita marah. Kan? Orang kita bila kita tengok Dragon Ball, dah besar-besar tengok Dragon Ball. Dragon Ball are teaching us about, pertama, sayangkan planet, sayangkan keluarga. Lepas tu yang paling penting dia tunjuk apa? Disiplin. If you want to be the strongest, you need to be disciplined. Disiplin tu paling penting. Consistency tu.
No matter where you go, discipline is most important thing. Macam tu dalam tengok cerita Jepun, cerita anime, cerita Melayu pukul 7. Abang sayang saya tak? Macam tu. Tapi bila kita tengok cerita One Piece, bila Mary tu jatuh dalam laut kan, keluar air mata jantan. Keluar air mata jantan orang panggil. Mary tu jatuh dalam laut kena bakar kan. Luffy bakar kan, menitik air mata. Air mata jantan keluar tu. Berhingus meleleh. Itu ambil kau. Okey. Cukup-cukuplah. Kalau cerita ni ya Allah Tuanku. Tengok K-drama. At least saya banyak membaca tau. Awak ingat saya baca anime bahasa Melayu ke? Sorry sikit. Saya baca manga bahasa Melayu ke? Sorry sikit. It's only English kita orang sampai boleh tahulah. Salah ni translation ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah dia sedikit sebanyak cerita tentang kami, iaitu The Real Otakus. The Real Otakus. We are the real otakus again. Apa maksud otakus? Orang yang kuat membaca. Dalam kurungan komik. Komik bukan kartun macam mana janji semua tu kartun. Oh, salah. Kartun yang anda nampak mana gunung, anda nampak mana gunung, anda nampak mana gunung, itu kartun. Ya? Itu kartun. Sorry sikit. Jadi abang kakak, apa khabar semua? Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik belaka hendaknya. Jadi pada hari ini kita akan sambung tentang kita punya seminar berkenaan dengan ilmu free, iaitu tentang geografi, yang mana marah betul kan. Ramai betul orang marah kat saya sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Kisah pula saya. Marah. Okey. Jadi abang dan kakak, saya harap semua orang berada di dalam keadaan yang baik-baik belaka lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak mulakan kelas kita. Okey, bertukar 360 darjah. Memang kita kena kita panggil tu. Kita kena profesional. Ya, kita kena profesional. Tapi tadi mengamuk juga. Okey? Jadi hari ini kita akan menceritakan tentang beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan geografi sebagai contoh. Dan baru-baru dalam kelas-kelas yang lepas, saya ada menceritakan kepada awak tentang format peperiksaan bagi kertas geografi, yang mana di dalam format peperiksaan itu mempunyai 3 bahagian. Ada 4 bahagian, iaitu pertama sekali kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan juga bahagian C serta bahagian D. Untuk bahagian A, kita ada soalan objektif sebanyak 20 soalan dan markahnya bernilai 20 markah. Bahagian B, kita ada 3 soalan bernilai 40 markah. Yang ini berbeza sedikit dengan sejarah. Sejarah 4 soalan, geografi 3 soalan, 40 markah. Jadi, bagi soalan dalam geografi, dia ada 3 soalan. Soalan 1 tu wajib soalan kemahiran. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 1, kita boleh cakap soalan kemahiran ini yang akan keluar adalah bab 3 ataupun bab 4. Bab 3 ataupun bab 4. Sebab apa? Bab 3, 1, 2, 3, 4 itu tergolong daripada bahagian yang kita panggil sebagai geografi kemahiran. Dalam subjek geografi ada 5 bahagian: geografi kemahiran, geografi kawasan, geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan serta isu dan pengurusan alam sekitar. Seterusnya kita ada bahagian esei. Bahagian esei dia ada 4 soalan. Awak kena pilih 2 sahaja. Setiap satu soalan itu akan bernilai 10 markah. Bila gabung kedua-dua soalan, dapatlah 20 markah. Okey. Untuk bahagian ini saya lebih fokuskan. Untuk seminar kali ini saya lebih fokuskan pada bahagian set, atau iaitu tentang penggunaan set di bahagian subjektif dan juga bahagian esei. Saya sangat-sangat fokuskan pada bahagian subjektif ataupun esei. Untuk pengetahuan awak, kaedah set adalah satu kaedah yang telah pun saya cipta. Tapi dia tak adalah gah dan grand sangat. Sebenarnya sama sahaja dengan kaedah-kaedah lain. Cuma saya lebih menekankan tentang penggunaannya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kaedah set itu yang pertama terdiri daripada poin huraian, cerita atau contoh, yang itu kita panggil sebagai set. Jadi sebagai satu set. Jadi sekiranya jawapan awak merangkumi ketiga-tiga perkara ini, maka dia kita panggil sebagai satu set. Maksudnya kalau kita pergi kedai makan, satu set tu maksudnya ada makanan utama, ada air, ada fries. Boleh faham mesti dia bukan ala carte. Okey. Yang kedua, berapa set? Kalau macam itu berapa set kita nak bagi? Berapa set itu adalah kita bergantung kepada markah, iaitu 2 markah, 3, 4, 5, 6, 7 markah ataupun 8 markah.
Okey, 8 markah. Jadi soalan 2 markah ni kita akan bagi 1 set. Soalan 6 markah kita akan bagi 3 set. 8 markah kita akan bagi 4 set. And the list goes on. Yang ketiganya kalau kita tengok adalah penggunaan set. Saya menggunakan kaedah set ini di bahagian subjektif dan juga bahagian esei. Sekiranya hendak menggunakan pada bahagian subjektif adalah digalakkan awak memberikan poin huraian ataupun poin ditambah dengan contoh ataupun poin huraian contoh. Tetapi paling digalakkan sekali adalah guna antara dua ini sahaja, iaitu menggunakan poin tambah huraian, poin tambah contoh. Kenapa tak digalakkan bagi poin huraian serta contoh? Kerana risau awak semua akan menulis jawapan yang terlalu maha panjang. Okey, kena ingat paper sejarah dan juga geografi bukan paper di mana tulis panjang, lagi panjang awak tulis, lagi banyak markah awak dapat. Tidak, lagi panjang awak tulis, lagi senang awak hilang markah. Okey, yang keduanya adalah pada bahagian esei. Tetapi untuk bahagian esei saya galakkan awak bagi poin huraian contoh. Okey, kalau awak banyak membaca, saya kira percaya awak mampu untuk buat poin huraian ataupun poin contoh. Okey, untuk menjawab pada bahagian subjektif dan juga esei, memang standard para pelajar akan memulakan dengan pendahuluan. Untuk pengetahuan awak semua, pendahuluan adalah tidak wajib tetapi ianya digalakkan. Ini adalah disebabkan oleh pendahuluan tiada markah. No mark. Dan tetapi saya tetap bagi ada dua jenis pendahuluan yang awak boleh ambil, yang awak boleh gunakan. Yang pertama adalah pendahuluan selamat. Pendahuluan selamat ni awak ambil daripada soalan. Manakala pendahuluan yang kedua adalah kita panggil sebagai pendahuluan power. Awak kembangkan soalan supaya bunyinya nampak gah. Tapi kena ingat, pendahuluan tiada markah. Jadi kalau awak tengok yang pertama sekali pada buku surat yang atas sekali, kita ada bahagian B. Ingat semua orang, bahagian B adalah satu bahagian di mana soalannya straightforward. The question is straightforward, yeah. So bila soalan straightforward, maksudnya adalah dia tanya awak jawab. Tak keluar pula perak ya. Dia tanya awak jawab terus. Alright, terus. Okay. Jadi ini adalah contoh soalan daripada bab 3. Dia gabung bab 3, bab 2. Okay, bab 1, bab 2, bab 3 dia gabung. Dia akan bagi gambar peta macam ni. Lepas tu awak kena tengok, lepas tu dia akan bagi soalan. Ini adalah tentang bearing sudutan. Untuk awak melihat video-video berkaitan dengan ini, awak boleh rujuk di dalam YouTube MC Plus Ilmu Free. Ilmu Free MC Plus. Dekat situ cari je lah muka ni. Tapi kena hati takut ada video tahun lepas. Jadi tolong tengok dan cari. Lepas tu boleh carilah kat sini. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey. Tapi kalau tak ada muka se macam mana? Kalau tak ada muka se, cari muka ni. Besar kan? Besar betul. Besar. Nak, kau melantak apa nak? Nak. Melantak apa nak? Nak melantak apa? Nak melantak apa nak? Melantak apa nak? Tengok pipi ni, tengok pipi. 1, 2. Mak. Anak ke tu? Jangan begitu orang, ni anak jiran. Anak jiran. Tengok ni. Suka pula dia. Dah. Anak saya lah, takkan nak bawa kelas masuk anak jiran. Tak apa-apa soalan. Comel anak se macam se. Terima kasih Empu. Terima kasih. Tak macam muka se pun anak se. Waktu kecil lagi. Nantilah dah besar-besar nanti kita jentik pipi, jentik kiri kanan, jentik telinga. Jentik muka macam saya. Soalan. Nama apa tu se? Apa nama dia? Muhammad. Ini saya dekat sebelah. Muhammad Nur Ishak Arifin. Umur berapa tu? Dia belum ada tahun. Dia baru ada bulan. Dia baru 7 bulan. Kan. Setelan pipi saya. Jangan risau. Ayah akan buat. Apa? Okey, kita teruskan. Okey, saja nak tunjuk anak saya comel. Saya tahu korang akan cakap, saya pun kecil-kecil dulu comel, biasalah. Tapi dah besar kan? Biasa kan? Tidur pun macam serombong kapal. Jadi tak payah nak poyo lah. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Jadi kita dah ada soalan. Ni contoh-contoh soalan kemahiran. Kalau awak tengok soalan 2 ni adalah tentang soalan teori. Faham Soalan 2 dia adalah soalan teori. Dia bagi contoh, ni gambar apa? Fenomena letusan gunung berapi.
Okey, lepas tu kat sini dia bagi apa, senaraikan 3 negara yang mengalami fenomena tu. Okey, lepas tu kat sini pula saya ada bagi dalam bentuk poin, nyatakan proses pembentukan fenomena dalam rajah di atas. Okey, adik kita semua dah jawab. Ini kaedah-kaedah dia. Semua kita bagi poin-poin. Okey. Cuma bila kita masuk pada soalan 6 markah, yang ni kita dah buat. Okey, manfaat. Okey, manfaat ni awak kena terangkanlah. Saya dah bagi contoh. Kenapa saya pakai earphone? Sebab saya dengar suara saya. Saya dengar suara saya sendiri. So dia bergema lah dalam kepala otak saya tu macam, oh, ni suara aku rupanya. Oh, bodohnya suara. Macam tu. Okey. Jadi dia macam tu, okey? Yang ni kita ada tentang lapisan permukaan bumi. So hari ni abang kakak, kita nak tengok tentang soalan 3 ke soalan 4. Nak soalan apa? Soalan 1. Minta maaf, soalan 1 kita dah buat lama dah. Soalan 4. Okey, kita tengok soalan 4. Soalan 4 adalah contoh soalan teori. Okey, soalan 4 adalah contoh-contoh soalan teori. Dia tanya apakah jenis, okey, awak tengok jawapan dah ada. Saya tertulis jawapan, lepas tu saya bagi tempat kosong. Perangai, kan? Perangai. Okey, ini jawapan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ni jawapan. Pola pertempatan berselerak. Bertuahnya lah Sahalim seorang. Kan, nasib baik sekolah. Nasib baik seorang. Macam mana lah. Itulah dah tua-tua. Tahu pun, sedar pun diri tu dah tua. Cubalah sedar diri sikit. Memanglah dah tua. Okey, dah padam. Tak ada jawapan. Macam tu. Ke yang buat soalan ni? Okey, soalan dia tanya macam ni. Standard lah. Okey, standard dia tanya, apakah jenis pola pertempatan dapat dikaitkan dengan rajah 4? Ni rajah kat atas, dia bagi 1 markah. Kalau dia 1 markah, maksudnya awak terus tulis je lah kat situ. Pola pertempatan berselerak. Okey, settle. Dapat 1 markah. Okey. Yang ni pula, yang ni tak ada jawapan lah. Saya tak ada tulis lagi. Okey. Jawapan dia, kalau kita tulis pertempatan berselerak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia 1 markah je. Tak ada 1 markah sahaja. Pertempatan berselerak. Tapi kalau awak tulis pola, itu lebih cantik. Sebab pola tu bentuk. Okey, corak. Jadi bila dia kata soalan kedua, dia kata ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri pertempatan berpusat. Pertempatan berselerak. Maaf. Ciri-ciri merujuk kepada apa, abang kakak? Ciri-ciri maksudnya apa? Very good. Sifat luar. Kalau kita tulis berselerak sahaja, bagus soalan daripada Muhammad, siapa ni? Muhammad Aziz Zakwan. Okay? Kalau kita tulis berselerak sahaja boleh tak? Apakah jenis pola pertempatan dapat dikaitkan dengan berselerak? Dia boleh, tetapi macam tak kemas. Faham? Sebab dalam buku teks pun panggil pertempatan berselerak. Okay? Kalian faham? Dia jadi macam kurang kemas. Dia jadi macam kurang lengkap. Bila satu perkataan jawab dia kat situ. Okay? Right. So, lepas tu kita tengok kat sini. Nyatakan ciri-ciri pola pertempatan di atas. Ingat, pola pertempatan maksudnya apa? Sifat luaran. Maksudnya dekat sini dia bagi 4 markah. 4 markah. Berapa pola pertempatan sebenarnya? Pola pertempatan dia ada berapa sebenarnya? So siapa? Ni adalah bab 9 untuk pengetahuan awak. Dia ada 4. Okey, dia kata ada kawan awak kata kat sini pola pertempatan dia ada 4. Okey, pola pertempatan berselerak ada 4. Dalam buku teks ada 3 je bang. Dalam buku teks ada 3 je. Macam mana tu sir? Kan? Sir, kalau kata kita tulis pola berselerak boleh? Boleh?
Dalam buku teks ada 3. Rumah dan bangunan dibina jarang-jarang, ataupun dibina secara berselera, ataupun berjauhan daripada antara satu sama lain, bertaburan dan tidak seragam, terdapat di kawasan kampung, kampung kecil, getah, kampung di depan kampung, kebun, ataupun ladang getah. Nah, itu je lah 3. Buat huraian, tak payah, tulis je, dapat 4. Kenapa? Sebenarnya dalam buku teks tersebut, poin yang pertama ada 2. Poin yang pertama ada 2. Saya tulis dalam bentuk poin boleh? Awak nanti tak boleh tulis dalam bentuk poin lah. Awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Saya tulis dalam bentuk poin supaya dia mudah. Yang pertama, jawapan dia adalah rumah ataupun bangunan. Kita ambil bangunan paling mudah. Bangunan dibina secara berselera. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunan berjauhan. Berjauhan antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Yang ketiga, kita ada kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Tidak seragam. Keempat, terdapat di kawasan kampung, kebun, dan ladang. Cukup. 4 ni 4 markah. Apa nombor 2 tu satu-satu? Bukan satu-satu. Sama bangunan. Bangunan. Kalau saya tulis rumah boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Boleh, tak ada masalah. Okay? So, bangunan dibina secara berselera. Berselera. Lepas tu, ciri dia adalah berjauhan antara satu sama lain. Apa maksud berselera, Sir? Sir, kalau point, bagi 3 je. Okay, ingat saya tulis dalam bentuk point. Awak sebenarnya tak boleh tulis dalam bentuk point. Awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Sir, katakanlah saya tak ingat. Yang saya tahu, pertama, yang ni je. Rumah jauh antara satu sama lain. Lepas tu dia tulis kat sini, terdapat di kawasan kebun ataupun ladang. Boleh tak dapat 4 markah? Tak boleh, ya? Tak boleh. Okey? Tetapi, apa yang awak boleh buat? Beri huraian. Kalau yang ni, kena bagi contoh. Ni contoh kawasan lah. Faham, Terdapat di kawasan kampung, kebun dan ladang. Seperti di mana? Boleh faham? Yang ni bagi contoh. Ini bagi contoh. Kalau yang ni kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Tidak seragam ni maksudnya apa? Rumah tu tak sama jenis. Okey? Rumah tersebut tidak sama jenis. Lepas tu berjauhan antara satu sama lain. Kenapa berjauhan? Beri sebab. Okay? Yang ni beri sebab kerana faktor bentuk muka bumi, saliran. Kalau bagi contoh tempat boleh ke? Boleh kalau campak kat bawah ni. Tapi kalau dia kata ciri-ciri, awak tak boleh bagi contoh tempat. Sebab apa? Sebab itu bukan sifat luaran, itu contoh. Boleh dapat semua orang? Boleh dapat? Dah? Zahin dah? Zahin dah? Zahin! Dah belum? Oh, tengah salin. Oh, nak tunjuk tab lah tu. Saya pun ada, tapi kecil sikit lah.
Cik, tak ada gurau je. Sir, nak screenshot. Saya duduk dekat satu kedudukan yang strategik memudahkan awak semua untuk screenshot daripada awal. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini. Soalan macam ni dia kata, apakah kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan batan-batan di atas? Kegiatan ekonomi. Okey. Jadi dia bagi berapa markah? Dia bagi 3 markah. Okey. Yang ni saya nak tunjuk kepada awak. Kalau awak dapat 4 markah, awak tahu dia ada 4 poin. Awak boleh bagi 4-4, awak dapat ni. Tapi katakanlah kat bawah ni, kegiatan ekonomi ada banyak kat kawasan dia. Yang pertama sekali kita ada apa? Kawasan apa? Pertama sekali, kegiatan ekonomi dekat kawasan ini adalah apa? Very good. Kita ada pertanian. Nazir, tolong double check saya lagging ke? Ada yang kata line saya merah. Nazir, thank you. Saya bergantung pada Nazir. Nazir kata tidak. Maksudnya tu awak. Lancar aja. Nazir cuba cakap Perak. Lancar aja. Dia tu kata ni. Okay. Lancor. Lancor. Itu orang Perak panggil lancor. Bukan mencarut lancor je. Itu orang Perak begitu. Ya, orang Perak begitu. Lancor je. Itu orang Perak. Orang Perak kalau maaf cakap macam nak bergaduh. Nazir kata saya typo lah. Ingatkan cuba tak try. I thought you try to speak in a Perakian language, a dialect. Sorry, my bad. Okay. Boleh kita sambung? So, dekat sini apa yang saya nak tunjukkan? Okay. Katakanlah dia tak minta. Dia tak minta. Tapi kalau ada soalan, dia kata kat sini, apakah 3? 3. So, saya Perak juga. Perak kat mana? Katakanlah dia minta, apakah 3? 3 markah. Maksudnya kena bagi poin ataupun huraian. Dia minta 3 dan 3 markah. Bagi poin atau huraian? Bagi poin sahaja. Betul tak? Bagi poin. Awak pun tulislah perladangan. Apa lagi? Perladangan, pertanian. Lagi kawasan aktiviti penternakan. Cukup 3 markah. Tapi katakanlah awak ingat 2 je. Awak ingat 2. Kita buat apa? Aina, kita bagi apa? Kalau kita buat, kita jawapan nak soalan nak 3, tapi kita ingat 2. Nak bagi apa Aina? Type. Tekan skrin tu. Sir, saya dah bagi jawapan, sir. Sabarlah. Kita tunggu jawapan daripada Aina. Kenapa nama dia Naufal pula? Bukan. Aina. Mana Aina? Huraian. Hurrian. Salah. Kita ada huraian. Jadi siapa yang tulis bagi jawapan kat saya, huraian, dia betul. Siapa yang kata kalau contoh saja pun betul. Huraian dan contoh betul. Tapi macam saya katakan, untuk bahagian subjektif tidak digalakkan. Alright, settle kat sini. Boleh dapat? Sekejapnya dah setengah jam kan? Sekejap je dah setengah jam. Budak asrama dah nak balik. Aina, saya rasa awak dah boleh dah berhenti type pun. Yang tadi hurrian, sekarang hurian. Huraian. Ni mana? Sir, saya lambat masuk, sorry. Tak apa, jangan berdrama, sir. Bukan berdrama, awak tak tahu betapa seronoknya saya dapat jumpa student asrama tau. Kan? Jangan nak perasan awak seorang lah, Zahid. Bukan awak seorang lah. Kan? Dia memang jumpa student asrama memang adalah satu perkara yang sangat-sangat seronok. Sebab apa? Student asrama ni adalah student yang paling dirindui. Macam Azri Ryan ni dia so lah. Sebab dia tiap-tiap minggu jumpa. Azri Ryan ni dulu tiap-tiap minggu jumpa. Kan? Jadi tapi student yang saya selalu jumpa dalam kelas adalah student yang rapat dengan saya. Dia macam tu. Sebab apa? Sebab kita orang jumpa tiap-tiap minggu.
Okey, kita orang jumpa hampir tiap-tiap minggu tu Amsar Dinish, betul betul Aziz Ryan kita rapat. Hubungan kami tu akrab. Tapi sudah asrama adalah studi yang dirindui. Okey. Serindu saya lah tu. Memanglah rindu anak murid saya. Takkan tak rindu kan? Ya, Zahin. Samalah tu. Tapi macam tengok Zahin, saya lebih seronok jumpa abang dia. Dia macam tu pula kan? Touch lah saya. Terima kasih. Tapi saya tak main-main, saya betul-betul. Kadang-kadang risau je macam, kadang-kadang tertanya-tanya macam, kalau saya meninggal dunia, siapa nak bagi tahu kat budak-budak asrama kan? Macam tu, sampai macam tu sekali. Okay. So kita dah faham kat sini. Jadi sekarang ni dia tak bagi. Okay, dia tak ada minta apa-apa. Dia tak ada minta 3 ke 2 ke 1. So kita boleh bagi apa? Kita boleh tulis kat situ. Pertama sekali kita boleh tulis perladangan. Okay, ataupun kita boleh tulis aktiviti perladangan. Okay. Lepas tu kita juga ada aktiviti pertanian. Lepas tu kita juga aktiviti penternakan. Tulis 3 macam ni, dapat uraian. Sir, kalau tak ingatlah, contohlah sir, saya tak ingat penternakan, saya bagi 2. Macam mana sir? Bagi huraian, perladangan apa? Getah kelapa sawit. Pertanian, sayur-sayuran. Contoh dia apa? Okay, kalau penternakan apa? Lembu, kambing, ikan air tawar. Dia begitu. Okay, sebab tu kita kena faham. Okay, dapat tak? Okay, seterusnya kita tengok. Terangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan pola di atas. Okey. Bila sebut sebagai faktor-faktor. Faktor-faktor ada banyak. Well, tak adalah banyak kan sebenarnya. Faktor-faktor ni, bila kita katakan faktor-faktor ni bab berapa? Faktor-faktor bab 8. Perladangan dan perlombongan sama ke? Tak sama ke? Tak sama. Perladangan ni kelapa sawit, getah. Perlombongan tu biji timah. Itu perlombongan. Apa beza pertanian dengan perladangan? Okey. Dia macam ni. Beza pertanian dengan perladangan. Sebenarnya tak ada beza sangat pun. Ada setengah buku menganggap pertanian dan perladangan sebagai satu proses yang sama. Sebab apa? Sebab manusia tanam satu pokok yang boleh digunakan, yang boleh dituai. Tapi kita ambil perladangan biasanya kelapa sawit dan getah. Kita tak kata ladang kobis. Boleh faham tak? Kita tak panggil ladang kobis. Okay? Kita tak panggil ladang kangkung. Kita tak panggil ladang cili kita panggil. Tapi untuk sayur-sayuran biasa kita panggil sebagai kebun. Tapi konsepnya sama tak? Sama. Okay, teh kita panggil ladang teh. Kita tak panggil, kita juga boleh panggil kebun teh. Sebenarnya dia sama, tapi kita boleh asingkan dia, tak ada masalah. Okay, awak nak sekalikan boleh, tak nak pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau nak tambah satu lagi boleh tak sir? Boleh, aktiviti perlombongan. Kenapa dia asingkan? Tak ada apa-apa pun. Sama je. Okay. Sama. Dia punya cabang tu lebih kurang sama. Tak ada beza pun. Sebab apa? Kenapa kita asingkan? Sebab ladang ni kita nak merujuk kepada aktiviti kelapa sawit dan juga getah. Okay. Yang ni bab berapa? Ini bab 8. Okay. Ini adalah jawapan daripada bab 8. Faktor-faktor. Okay. Dah tu boleh ke kita samakan? Samakan je lah. Tapi kena ingat baik-baik. Bila awak nak samakan, bila kita samakan, dia berbeza, yang membezakan mereka adalah huraian ataupun contoh. Jadi kalau nak bezakan antara pertanian dengan perladangan, yang membezakan dua-dua ni adalah aktiviti ataupun contoh mereka. Perladangan, kelapa sawit dan getah. Okey? Lepas tu pertanian pula, kita cakap pertanian adalah seperti
sayur-sayuran seperti kobis, cili dan kangkung. Kawasan-kawasan macam itu. Alright? Lepas tu, kita tengok, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan pola penempatan di atas. Maksudnya, okay, soalan nak tanya kat sini, apa yang menyebabkan kawasan dekat atas tu, maksudnya kawasan pola penempatan berselerak ini, okay, pola penempatan berselerak ini wujud. Apa yang menyebabkan dia jadi pola penempatan berselerak? Ada banyak. Very good. Iaitu dia kata antaranya adalah faktor fizikal, lagi faktor ekonomi, faktor sosial ataupun dasar kerajaan. Dia ada banyak. Bukan faktor pembentukan bumi, Amsyar dan Nish. Okey, dia ada berapa, apakah faktor? Tapi dia minta terangkan. Maka kena hurai atau tidak? Hurai. Okey, pilih. Dia ada banyak. Macam saya, kalau saya akan buat faktor yang mempengaruhi, antara faktor yang mempengaruhi yang pembentukan pola di atas ialah faktor fizikal. Ini point dia. Ini point. Lepas tu saya akan huraikan. Kat mana? Kat mana? Faktor fizikal iaitu di kawasan apa? Kawasan pedalaman ataupun kawasan tanah tinggi. Tapi kita ambil kawasan tanah tinggi kerana mempunyai darjah ketersampaian yang rendah. Ketersampaian yang rendah. Mana satu point, ini adalah point. Dan ini adalah huraian. Nah. Tulis macam ni dapat 2 markah. Okay. Dapat macam saya? Okay. Kalau kerana reka bentuk, kalau tulis kerana bentuk muka bumi tidak rata, boleh kan? Nak tengok atas. Sekejap saya baca jawapan seorang-seorang. Kalau kerana bentuk muka bumi tidak rata, boleh kan? Faktor fizikal. Awak nak buat huraian dia tu, itu atau apa, Syarifah? Awak nak jadi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata? Tu ke? Awak nak jadikan sebagai huraian? Okay, ada faktor fizikal kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Kerana bentuk muka bumi tidak rata. Boleh, tapi kena tambah sikit. Kena tambah sikit. Bagi saya lah, kalau awak nak buat, awak kena tambah sikit. Sebab dia timbul persoalan bagi saya lah. Kalau awak kata faktor fizikal kerana bentuk muka bumi tidak rata. Kenapa tak rata? Kenapa pula? Awak kena cakap faktor fizikal kerana bentuk muka bumi yang tidak rata menyukarkan pembinaan bangunan ataupun rumah secara berdekatan. Mungkin boleh? Itu boleh. Dapat tak, Syarifah? Okey. Kalau tulis faktor jawapan Putri pula, darjah ketersampaian kejap, nanti saya explain. Faktor fizikal ialah iaitu tanah pamah kerana sesuai untuk aktiviti pertanian.
Tak. Dia tanya, okey, Puteri, dia tanya macam ni. Kenapa, apa yang menyebabkan tempat tu, pertempatan dia berselerak? Okey, awak cakap faktor fizikal. Apa faktor fizikalnya? Okay, awak cakap tanah pamah. Kenapa tanah pamah? Sebab sesuai untuk pertanian. Tak juga. Tapi kalau awak cakap faktor tanah pamah, faktor fizikal, iaitu kawasan dalam hutan, dalam kawasan hutan boleh, ataupun kawasan pedalaman boleh. Tapi tanah pamah, kalau awak kata tanah pamah dan terletak di kawasan pedalaman, itu lebih sesuai. Sebab kawasan pertanian ni semua tempat sesuai sebenarnya. So kalau tulis faktor sosial kerana kawasan pedalaman yang tidak, bukan yang tidak, Puteri Fatin. Okey, kalau tulis faktor, awak kata faktor sosial. Faktor sosial awak kena cakap kerana kawasan tersebut, kawasan pedalaman tidak mempunyai. Tak payah yang tidak, tak payah. Tidak mempunyai infrastruktur yang lengkap. Itu betul. Okey, dah jaga kesampaian kejap Dania, nanti saya explain. Kerana bencana alam yang mengubah bentuk muka bumi, tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Dia ada faktor apa je? Fizikal, ekonomi, sosial, dasar kerajaan. Kalau awak nak buat faktor ekonomi pun boleh. Kalau awak kata faktor ekonomi kerana peluang pekerjaan yang terhad. Ataupun faktor ekonomi kerana sesuai untuk aktiviti-aktiviti pertanian seperti apa. Okey, faktor ekonomi kerana sesuai untuk aktiviti. Tadi pertanian tadi, siapa yang bagi tadi? Pasal pertanian. Yang tu bukan faktor fizikal. Itu faktor ekonomi, Puteri. Okey, itu faktor ekonomi. Awak cakap faktor ekonomi kerana sesuai untuk aktiviti pertanian, perikanan ataupun perlombongan. Boleh. Boleh dapat tak Puteri? Puteri dapat? Syasha dapat? Zahin dapat? Mia dapat? Okey, shoot. Okay? Boleh Okey. Itulah dia. So sekarang kita tengok pula pada bahagian C. Okey. Okey, untuk bahagian C, pertama sekali awak kena faham. Tadi saya dalam kelas sejarah saya ada ajar satu kaedah di mana yang kaedah ni awak boleh ambil untuk menentukan soalan mana yang patut awak pilih. Okey. Dia kena ingat soalan geografi dia ada 2 je soalan. No. Bukan bilangan soalan. Dia ada 4 soalan. Contoh soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Betul? Ada 4 soalan. Setiap satu soalan tu dia akan ada 2 sahaja soalan. 2 soalan, tapi saya pernah jumpa 3. Memang ada, tak mustahil. Tetapi paling common dia akan ada 2 soalan. Soalan 1 biasanya 4 markah, soalan 2 biasanya 6 markah. Boleh faham tak? Sampai sini boleh faham? Okey. Jadi, awak kena ingat, bila baca, jangan baca soalan. Tengok soalan dan markah, berapa awak boleh dapat. Contoh, terangkan maksud gempa bumi, 4 markah. Katakanlah awak tengok, maksud, okey. Tapi sebelum tu, maafkan saya, bahagian C tu apa? Bahagian C ni, jawapan kena ada. Yang pertama, huraian. Yang kedua, C-square. C-square tu apa, sir? Cerita atau contoh? Okey. Jadi, macam ni. Jadi, dia sebenarnya kaedah dia sama je macam yang kat sini. Okey. Sama je macam dekat sini. Sama saja. Kalau macam contoh, sir. Okey, macam ni kan awak ingat ada 4. Okey, katakanlah awak tahu fenomena ni, awak tahu ada 6. Bagi je lah 6 tersebut. Bagi 6 tersebut. Contoh, apakah kesan fenomena gempa bumi terhadap alam sekitar kepada manusia? Pertama sekali, berlakunya tanah runtuh. Pertama, awak kata awak nak ingat 6. Berlaku tanah runtuh. Kedua, hilang nyawa. Yang ketiga, kemusnahan habitat flora dan fauna. Yang keempat, perubahan bentuk muka bumi. Yang kelima lagi apa? Kemusnahan harta benda. Keenam,
pencemaran ataupun penularan wabak penyakit. Boleh tak? Boleh. Cukup 6. Tulis je lah. Tak payah hurai, tak payah bagi contoh. Sir, haiwan pupus boleh ke? Takkan gempa bumi haiwan pupus. Gempa bumi, berlaku gempa bumi di Indonesia. Oleh itu, gajah satu dunia telah mengalami kepupusan. Ha? What? 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 Ha. Kalau buat 6 poin, tak ada huraian, boleh ke, sir? Boleh, kalau awak betul-betul yakin itu jawapan dia. Faham tak? Masalahnya sekarang, awak ingat ke semua benda 6 tu? Yalah, dapat soalan macam ni senang lah kan? Sir, dinosaur pupus bukan sebab bumi ke? Salah. Dinosaur pupus sebab nyawa mereka diambil oleh malaikat maut. Yang faham-faham, yang tak faham sudah. Betul-betul lah, sir. Betul lah tu, Ryan, Azri, betul tak? Kan? Siapa yang ambil nyawa tu? Bukan malaikat maut ke? Kan? Oh, ikut sains. Oh, ikut sains. Cakaplah ikut sains. Sir, bukan sebab meteorit jatuh ke bumi ke? Jawab dinosaur dikatakan pupus disebabkan oleh pertama meteorit, lepas tu letusan gunung berapi secara besar-besaran. Gempa bumi tu standard lah. Dia macam tu. Dia gambung. Jadi menyebabkan bumi ini ketika itu bila berlaku letusan gunung, bila berlakunya asteroid, meteorit itu jatuh ke bumi, hantam satu kawasan, saya tak ingat nama tempat tersebut, menyebabkan dia trigger gegaran pada bumi, menyebabkan gunung berapi meletus, mengeluarkan asap dan juga debu, menutupi lapisan atmosfera bumi, menyebabkan kebanyakan kawasan tidak menerima cahaya matahari dan mulalah kebanyakan binatang sophisticated, maksudnya sophisticated, maksudnya lemas ku dalam debu gunung berapi, macam tu kan, macam tu. Okay. Sejauh nak kena study bab berapa kalau rushing sangat, tu hujung kelas baru saya beritahu. Macam mana manusia dapat mengesan suara dinosaur? Kita tengok anak tekak dia. No, betul Mia. Awak gelakkan saya, mahal. Betul lah. Betul lah, macam anak murid dia gelakkan saya. Tengok anak tekak. Awak ingat ni macam nak nentukan jantan betina. Tengok ada halkom ke tak ada. Bukan macam tu. Dia tengok daripada tulang tersebut. So kita dapat struktur dia punya bone structure tau. Daripada bone structure. Jadi daripada bone structure tu, bila para paleontologis semua melalukan angin dan sebagainya, kita dapat menjangkakan bunyi dia macam mana. Faham tak? Kita tak kata ini adalah confirm bunyi dia. Tak. Kita menjangkakan. Kan kita dah ada AI lah apa semua sekarang kan. Okay. So, 3 poin, 3 huraian. Boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sir, kalau Sir kata 3 poin, 3 huraian boleh, kenapa Sir suruh tambah contoh? Sebab kadang-kadang huraian kita tu tak lengkap ataupun huraian kita tu tak betul. Sekurang-kurangnya ada contoh untuk support dia. Faham tak? Boleh faham semua orang? Contoh ni sebenarnya untuk support je. Untuk support, memberikan sedikit sokongan moral. Okay? Alright. Okay. Macam mana kita nak pilih soalan? Cara nak pilih soalan, kita tengok kat sini. Terangkan maksud gempa bumi. Awak pun bagi tahu, gempa bumi ni adalah apabila 2 plat bertembung menghasilkan gegaran. Saya ingat tu je, sir. Gempa bumi, bam bertembung. 2 plat bertembung menghasilkan gegaran. Okey, awak ingat tu je. Maka kita katakanlah daripada 4 markah awak akan dapat 2, awak target dapat 2 markah. Yang ni awak ingat 6 tadi, awak target dapat 6 markah. Okeylah, 8 markah daripada 10. Okey, awak pun tengok soalan 2, terangkan ciri-ciri kawasan pinggir laut di semenanjung Malaysia. Okey, ciri-ciri kawasan pinggir laut pertama sekali terletak di pinggir pantai, berdepan dengan laut.
kemudian mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti tanjung, gua dan sebagainya. Okey, boleh dapat 4. Boleh. Okey, huraikan kepentingan kawasan pinggir laut 6 markah. Tahu 6? Tak tahu. Yang kita tahu apa? Kepentingan dia adalah kawasan kegiatan ekonomi, kawasan kegiatan kawasan perikanan. Lepas tu tarik. Takkan pinggir laut sumber air. Agak-agak siapa sini pergi cedok air laut buat minum? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Confident bagi jawapan. Alah. Awak ingat ni apa? Mak, cukup garam tak? Tak cukup lah, tawar pula gulai ni. Kejap, abang pergi cedok air laut sekejap. Cedok air laut, tuang dalam tu. Ingat boleh pakai macam tu. Sakit pula hati kita ni. Okay? Basuh kuali boleh lagi kan? Okay. Kepentingan dia, pertama sekali adalah, kalau kita tengok tadi, kita tengok cukup tak 6. Kita ada sumber pendapatan negara. Kita kata kawasan pelancongan. Pertama. Lagi? Apa? Kawasan pelancongan. Kawasan perikanan. Lagi apa? Perlombongan. Perlombongan tak sesuai sangat. Pelabuhan. Lagi? Pengangkutan. Boleh? Pembangunan tak sesuai. Pelancongan dah sebut. Penternakan kurang. Perlombongan yang tu. Oh, awak nak cakap perlombongan tu. Okey, perlombongan boleh. Perlombongan apa Perlombongan tu. Pelantar minyak tu. Tu, okey, ada 5. Lagi satu? Mana ada orang tanam sayur tepi laut kak, oi? Hampir betul. Lagi satu apa? Tu perlombongan tadi. Perindustrian tak sesuai. Betul, aktiviti perikanan dah. Perdagangan apa yang melibatkan tepi laut? Sumber pendapatan negara, boleh? Cukup 6. Okey, sorry, dah cukup 6. Cukup 6, tulis. Tak ada masalah. Tapi kalau tak cukup macam mana? Penjanaan kuasa hidroelektrik. Salah, Syasha. Hidroelektrik bukan pakai kat pinggir laut. Hidroelektrik pakai empangan. Kalau tak cukup 6, nak bagi mana? Tak cukup 6 kat sini nak buat apa? Bagi kaedah set. Boleh faham? Okey. Bagi kaedah set. Kaedah set nak bagi berapa set kat sini? 3. Okey, katakanlah target 6. Saya dapat 6 saya. Okey, Cun dapat 10 markah. Okey, garanti 10. Lepas tu kita tengok soalan 3. Jelaskan ciri-ciri tanah tinggi yang terdapat di Asia Tenggara. Pertama sekali, ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. 1. Lagi? Menganjur daripada apa? Daripada kawasan mana? Pergunungan apa? Tak ingat. Saya target. Okey, saya target saya dapat 2 je. Okey, tak apa. Terangkan kepentingan sungai di Asia Tenggara kepada masyarakat. Kepentingan. Ingat 6. Ingat 6. Kenapa tak tulis? Kenapa tak tulis? Sepatutnya sekarang ni, saya bukan tulis tau. Sepatutnya awak sekarang ni kena tengok jawapan yang saya sebut tadi ada tak dalam jawapan awak. Itu menandakan awak tak buat pun apa yang saya bagi. Awak tak buat pun apa saya bagi. Bila saya bagi latihan ni daripada sesi pertama lagi. Tapi saya cakap laju sangat. Laju benda. Mana ada laju? Kalau laju, kenapa tak suruh ulang? Tapi saya baru masuk hari ni. Siapa yang baru masuk hari ni, tak ada masalah. MC Plus ada YouTube channel iaitu Ilmu Free by MC Plus. Pergi tengok kat situ. Sesi pertama, sesi kedua. Dan jawapan ni sepatutnya bila awak dapat latihan, awak buat ke awak tunggu jawapan cikgu bagi?
Kalau awak tunggu jawapan cikgu bagi, baik saya suruh, abang kakak beli buku latihan ni. Beli buku latihan ni, tiru jawapan. Anda mesti cemerlang. Baik, buat macam tu. Sekarang ni sepatutnya awak buat sedikit daripada tak buat langsung. Sekurang-kurangnya, awak tahu, oh lah cikgu bagi jawapan ni, oh salah rupanya. Oh tak sesuai rupanya jawapan ni. Okey, kepentingan sungai di Asia Tenggara. Pertama sekali adalah sumber air bersih. Itu pertama. Yang keduanya adalah apa? Kawasan pelancongan. Ketiga, untuk kegunaan, itu sumber air bersih lah, kegunaan domestik. Yang ketiga, kawasan pelancongan. Keempat, aktiviti perikanan. Kelima, itu ketiga. Keempat, kita ada sumber pengangkutan dan juga perhubungan. Tu, sumber protein adalah aktiviti perikanan, Damia. Lagi, berempat, aktiviti perdagangan. Okey, boleh. Nombor 6. Pendapat pelancongan dah sudah. Bekalan air, sumber air bersih untuk aktiviti pertanian tu dah. Sumber air bersih. Sempadan. Very good. Cukup 6. Tulis itu dapat markah. Ulang balik. Saya ulang balik. Pertamanya, kita ada sumber air bersih. Untuk apa? Untuk kegunaan domestik, untuk pertanian. Boleh, tak ada masalah. Yang kedua, tarikan pelancong. Okey, ataupun awak boleh kata sesuai untuk aktiviti rekreasi dan pelancongan. Okey, cukup. Yang kedua. Yang ketiga, kita ada apa tadi? Yang ketiga, aktiviti perikanan ataupun awak boleh kata sebagai membekalkan sumber protein, iaitu melalui aktiviti perikanan, ataupun awak boleh cakap aktiviti perikanan iaitu perikanan air tawar. Penternakan ikan, bukan perikanan, aktiviti penternakan ikan air tawar. Itu nombor 3. Okey. Yang keempat, apa dia? Aktiviti perdagangan. Macam mana? Huraiannya apa? Okey, bagi contoh seperti pasar atas sungai. Betul. Dekat mana? Pasar atas sungai tu kat mana? Kat Kemboja, betul. Okey, pasar atas sungai. Pasar atas air sebenarnya. Jawapan dia adalah pasar atas air di Kemboja. Yang kelima, perhubungan dan pengangkutan. Very good. Yang keenam, sempadan antar bukan Thailand ke sir? Tulislah dekat Kemboja ada. Okey. Yang keenam tadi apa? Sempadan. Antara negeri boleh, antara kerajaan, antara bangsa boleh, sempadan antara negeri atau antara bangsa. Ataupun antara negara pun boleh, tak ada masalah. Cukup 6 markah. Perlu hurai. Tadi yang semua tu kita bagi huraian sikit sangat. Tapi dapat tak 6 markah? Dapat. Saya tak ingat lah sir. Kalau saya tak ingat 6-6 tu macam mana sir? Saya cuma ingat sumber bekalan air bersih. Saya cuma ingat aktiviti penternakan ikan air tawar. Yang saya ingat tu. Boleh tak sir? Boleh. Tetapi kena bagi 3 Mesti ada huraian, mesti ada contoh. Perenggan macam mana sir? Boleh buat dalam bentuk perenggan boleh. Okey. Yang tak nak buat perenggan pun tak ada masalah. So kat sini kita target dapat 6. So kita dapat 8 markah. Okey Cun. Okey, soalan keempat pula. Apa maksud sistem organik dan juga sistem bukan organik? Maksudnya organik 2 markah, bukan organik 2 markah. Organik awak pun cakap boleh dilupuskan ataupun diuraikan secara semula jadi. Yang kedua, sistem sisa bukan organik merujuk kepada sisa yang tidak boleh diurai secara semula jadi. Maka 4 markah. Boleh dapat tak? Boleh, 4 markah. Lepas tu, uraikan langkah untuk mempraktikkan amalan 3R dalam kalangan murid. 6. Boleh tak awak cakap macam mana, sir? Apakah cara untuk mengamalkan amalan 3R? Amalan 3R dalam kalangan murid sekolah. Melakukan kempen-kempen kesedaran. Lagi apa? Yes, Amni mengadakan pertandingan reka cipta daripada bahan kita semula. Lagi, mengadakan lawatan ke tempat-tempat pemprosesan barangan-barangan kita semula. Lagi, baru 3. Kempen, pertandingan, lawatan, ceramah tu dengan kempen. Lagi, menyediakan lebih banyak tong sampah kitar semula. Very good, Puteri. Baru 4, 5 lagi.
Menggalakkan, very good. Menggalakkan penggunaan. Okey, penggunaan produk-produk ataupun barangan yang boleh digitar semula di sekolah. Okey. Melakukan hitung bau 5. Yang keenam, macam mana gotong royong bukan amalan 3R. Menekankan mata pelajaran berkaitan kitar semula dalam subjek sains dan geografi. Boleh? Tak ada masalah. Cukup 6. Cantik, dapat 6 markah. So, soalan mana yang kita target dapat 10 markah yang kita nak pilih? Kita mungkin pilih soalan 4 boleh. Soalan 3 kita nak pilih tak nak. Sebab apa? Kita boleh dapat maksimum 8 sahaja. Lepas tu, soalan 2 kita boleh dapat 10. Cantik. Soalan 1 kita dapat 8. Baik, ambil. Biarlah kalau macam tu, kita ambil soalan 2 dan juga soalan 4. Kalau saya tulis kat situ, mengurangkan mengurangkan penggunaan plastik. Boleh? Di sekolah. Boleh? Nampak? Semua orang dapat tak? Saya cakap satu je lah. Kepada para pelajar, saya sediakan untuk awak macam-macam saya sediakan. Saya sediakan latihan ni, saya sediakan, saya pilih untuk awak untuk buat. Awak sepatutnya menggunakan masa untuk salin. Bukanlah untuk salin sahaja. Awak sepatutnya menggunakan masa yang awak ada, sekiranya ada masa lapang untuk cuba buat latihan. Saya tahu, saya faham. Ramai para pelajar bagi tahu saya, kerja sekolah banyak. Kan, kerja sekolah banyak. Tapi, takkanlah tak boleh buat satu soalan pun. Okay, takkan tak boleh buat satu soalan. Cubalah. Kan? Kalau macam tu, saya pun tak ada masa sebenarnya. Kenapa anak murid boleh komplain tak ada masa, sedangkan cikgu-cikgu tak boleh pun cakap macam tu? Kenapa orang lain tak boleh cakap macam tu, tapi budak-budak anak murid boleh cakap macam tu? Kenapa? Tak adil lah. Tak adil. Betul tak? Kan? So, you guys nak berjaya tak mudah. Nak berjaya tak mudah. Oh, sebab dapat gaji. Okey, awak kata sebab dapat gaji. Tapi, kalau saya buat banyak ni, saya tak dibayar gaji pun. Saya buat banyak ni, saya tak dibayar gaji untuk buat banyak ni. Kenapa saya nak kena buat? Awak ingat apa yang saya buat ni dapat daripada orang lain ke? Tak tahu. Kaedah set tu saya buat tahu. Saya yang melengkapkan kaedah set tersebut. Saya yang tunjukkan macam mana cara nak buat dan sebagainya. Saya yang pergi buka buku, itu yang awak nampak. Belum awak tengok dalam folder kat online lagi. Folder dalam Google Drive, folder dalam laptop. Dalam laptop saya punya bersepah dah. Ada latihan form 1, form 2, form 3, ada latihan ini daripada sekolah, ada latihan SBP, ada latihan MRSM. Benda tu tak dapat gaji pun. Tapi kenapa saya buat? Sebab saya kena pastikan anak-anak murid saya dapat yang terbaik. Tapi anak-anak murid saya, korang belajar dengan saya, janganlah tunggu jawapan. Ada tak siapa-siapa sini tunggu dapat A? Tak payahlah belajar, nanti kalau exam nanti dapatlah A. Tunggu. Mana ada? Allah janji dalam Quran, Allah kata, siapa yang berusaha, aku akan berikan hadiah. Usaha tak ada. Awak tak tengok 2-3 minggu lepas bilik saya bekerja ni macam mana? Bertergabur buku kat atas, buku kat bawah. Print tak jadi, print sampai jadi. I'm not complaining. But then, please, kita kalau nak sesuatu, kita kena tunjuk effort. Kalau effort kita berat, kalau kita gagal, baru boleh komplain. Tapi effort kita biasa saja, lepas tu nak komplain sebab gagal. Janganlah macam tu. Okay? Student form 3, saya tak cakap banyak. Saya tak cakap.
student form 2, student form 3. Student form 2, student form 2, student form 3 yang dah kenal saya, diorang tahu buat macam mana. Akan datang, saya tahu MC Plus akan buat surprise lagi banyak. Sebab nak cuti sekolah, kan, nak periksa dan sebagainya. Siapa yang stay, ajak kawan-kawan. Bila dapat, sebab saya bagi latihan awal. Dapat, tengok Salim. Buat latihan tu sama-sama. Boleh tak kau buat soalan 1, aku buat soalan 2? Boleh. Gunakan cara macam tu. Okay? I always give the best to my student. Including notes. Including notes. Boleh tanyalah macam Azriq, Ryan, nota kita orang macam mana. Okay? I'm not trying to complain atau bragging. Tidak. Okay? Thank you, sir, for the advice. Thank you. I need that advice. Okay? Ada masalah. Kalau tak faham, boleh tengok dalam MC Plus punya YouTube, iaitu Ilmu Free by MC Plus. Okay? Boleh tengok channel, boleh buat. Tengok. Cuba. Okay, kepada mereka yang stay, saya nak bagi awak hadiah. Untuk peperiksaan akhir tahun, bab berapa yang kena fokus? Pertama, bab yang awak kena fokus adalah isu dan pengurusan alam sekitar, iaitu bab 12 dan juga bab 13. Sebab apa? Sebab dia wajib keluar. Dapat semua orang? Bab isu dan pengurusan alam sekitar, iaitu bab 12 dan 13. Yang kedua, semua bab yang berkaitan dengan bentuk muka bumi dan saliran. Maksudnya, bentuk muka bumi, saliran, dan bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Ada 3 bab tu. Faham Dia bab 6, bab 7 dengan bab berapa? 7, 8, 9. Smith bab 10. Terima kasih. Ingat bab 6, bab 7, bab 10. 3 ni. Fokus kat 3 ni. Sebab daripada salah satu bab ni akan keluar soalan. So tadi dah ada 2 soalan. Campur ni akan keluar 3 soalan. Okey. Geografi kemahiran dah tahu peta confirm keluar. Kalau tak peta lakaran peta Malaysia. Lakaran peta Malaysia. Tapi saya target peta, bearing sulutan semua tu. Okey, dapat? Okey. Ini adalah bab yang perlu awak beri perhatian lebih. Yang selebihnya tu awak boleh kurang-kurangkan. Lagi bab apa lagi bab bumi, atmosfera, biosfera, litosfera. Yang tu kemungkinan besar subjektif. Esei tak keluar. Oh, gunung berapi ataupun gempa bumi? Gunung berapi atau gempa bumi? Gunung berapi ataupun gempa bumi. Okay? So, fokus kat situ sahaja. Alright, ini target saya lah. InsyaAllah, ada masa, ada kelapangan masa lagi, kita akan jumpa lagi. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sedih, saya rasa nak nangis bila fikir macam ni. Sudah asrama dah nak balik lah. Sumpah, saya tak tipu. Saya rasa nak nangis. Wah, sebab setahun tak jumpa. Hari tu cuti pertengahan tahun saya tunggu juga Zahin, saya tunggu juga Mia, tapi tak ada. Saya tunggu mana dia orang ni. Waktu MC Plus buat kelas free hari tu. Okay. Saya tunggu. Bye sir, saya budak asrama. Menggatal lah Ryan. Waktu tu tak balik sir. Itulah saya rasa macam bila MC Plus buat benda free saya tunggu. Mana budak asrama. Sumpah saya cakap saya tunggu. Okay. Sebab sejarah sejarah, pergi tengok dalam video sejarah. Saya dah bagi tahu. Bye-bye semua orang. Okay, bye-bye Hamzah. Saya Hamzah. Okay, Hamzah. InsyaAllah. Nanti cek-cek lah ke Instagram. Alah, hai. Cek-cek lah sikit. Tanya-tanya khabar. Apa semua. Sebenarnya saya pun dah tak ingat Hamzah punya Instagram apa kan. Nak kena cek. Okay. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.